Okay, ni dalam contoh dalam buku teks ni, okay, dia suruh kira je cos X berapa. Okay, so kita tengok soalan. Kita tengok ada lagi nak masuk ni. Okay, ni dalam buku teks awak boleh tengok muka surat 182. Okay, dia dah beri kat sini panjang. Saya kata singkir. Saya singkirkan. Internet kat rumah ni problem lah Unify ni. Saya tak payah. Dia je. Okay. Cikgu dah kena singkir dah. Patut ingat pun. Sangkut. Tu lah. Unify sekarang problem lah. Malam pun problem. Okay, kita tengok balik. Okay, kita tengok balik soalan ni. Dia suruh kira cos X. Cos X. So maknanya kita akan guna kalau saya hantu. Cos mesti sebelah per hypotenuse. Hypotenuse tu maksudnya kat mana hypotenuse? Ada yang tak ingat lagi hypotenuse kat mana? Maksudnya dia bertentang dengan sudut 90 darjah. Okay, ni. Ingat balik. Okay, dia tak tahu mana hypotenuse. Okay, sekarang kita tengok sudut cos X kat sini luar. Dekat dalam segitiga ni, luar segitiga. So kalau cos kita tahu apa? Kita tahu apa kalau cos? Macam mana nak kira cos? Sudut bahagi hypotenuse. Sebelah? So maknanya kalau sudut mana yang nilai sebelah dia? Berapa cm? Berapa cm kat sini? So maknanya adalah, okay, kalau ikut sebelah PQ. Rasa sangkut yang lain saya kan? PQ, PQ ni sebelah. Okay, yang dekat dengan sudut tu sebelah. Per dengan hypotenuse panjang PR. Okay. So sekarang PQ kita ada 3. Macam mana kita nak cari panjang PR? Macam mana kita nak cari panjang PR? PR berapa PR? Macam mana nak kira hypotenuse? Kita ada 3 kat sini. Kita ada 4 kat sini. Maksudnya kalau dalam segitiga macam ni, 3 dengan 4. Nak cari hypotenuse, ingat lagi tak? A kuasa 2 plus B kuasa 2. Okay. So maknanya apa? Teorem Pythagoras. Okay, 3 kuasa 2 plus 4 kuasa 2. Okay, berapa?
Lepas tu punca kan. 9 tambah 16. Punca kuasa 2, 25. So kita akan dapat 5. So maknanya panjang PR itu adalah, ni PR ni 5. Okay, so jawapan dia apa? Kos dia adalah 3/5. 3/5. Macam mana kita nak macam mana nak tentukan dia positif atau negatif? Kalau kita tengok sudut tu, dia dah daripada sini dia dah masuk ke dalam sukuan berapa? Dia dah masuk sukuan berapa ni? Agak-agak dia dah masuk rumah dia tak? Besar tak sudut tu? Besar. So nilai dia positif ke negatif? Kat sini positif lah. Dia tak ada apa-apa. Dia masuk rumah sendiri. Okay. So awak kena ingat teorem Pythagoras. Ni dia applykan teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras. Okay, ni teorem Pythagoras. So ingat formula ni. Okay, A, B, C tu. A kuasa 2, B kuasa 2, C kuasa 2 tu. Okay, so ni dah cari. So jawapan dia ni je lah. Cuma you all confused kadang-kadang sudut sebelah. Sebelah tu yang macam mana? Yang bertentang tu macam mana? Tu nak kena kenal So kita tengok pada tangent pula. Macam mana tahu yang 3/5 tu positif? 3/5 positif, kita tengok sudut yang luar ni. Kalau kita tengok ni agak-agak sudut ni masuk berapa? Masuk apa darjah? Kalau saya sengitkan macam ni kan. Kita nak sengit kan? Agak-agak je lah. Agak-agak. Maksudnya ni yang kalau ikut daripada point ni, katalah kat sini point A, kan dia dah masuk ni skor pertama kan. Lepas tu dia dah pergi, katalah kita tarik macam ni. Kita tarik macam ni kan. Okay, so sini daripada A, bucu A ni dia pusing ke sini berapa darjah agak-agak? Maksudnya dia dah masuk berapa darjah? Yang ni berapa darjah agak-agak? Yang saya highlight kan warna biru. Lebih tak daripada maknanya berapa darjah tu? Kalau macam ni dah 180 kan, separuh bulatan, betul tak? Betul. Tak, kalau macam ni, ni 180. Jadi berapa darjah? Agak-agak berapa darjah? Kalau dia masuk rumah kau. So maksudnya 1, 2, 3, 4. 200 lebih. 200 lebih. 200 lebih maksudnya dia masuk rumah dia tak? Saya suka tengok kartun. Dia dah masuk kepada rumah keempat. Betul tak? Dia masuk rumah kos. Logik tak? Dia masuk sini. Dia masuk rumah kos. Maksudnya dia positif lah. Dia tak masuk rumah tangent. So kalau ni anggaran awak berapa? Katalah yang ini 30, yang kecil tu. So 180 tolak 30, 150 tambah 180. 330. Maksudnya dah masuk pada sukuan keempat. Dia dah masuk sukuan keempat. Maksudnya dia masuk rumah kos. Dia dah masuk rumah sendiri. Okay. So tengok tangent. Tangent apa per apa tadi? Tangent Y. Tangent Y. Apa formula tangent Y? Tak takut saya. So bertentang. Tentang per sebelah. Okay. Tentang per sebelah. Mana tentang? Betul ke saya buat? Tentang sebelah. Betul lah kan? Okay. So maknanya kalau bentuk dia macam ni. Ni kan. Ni 4 cm. Ni 3 cm. Tangent Y berada kat mana? Okay, dia berada kat luar macam ni. Okay. Sudut Y kat sini. Okay, tentang. Antara 3 dengan 4, mana yang bertentang? Antara 3 cm dengan 4 cm, mana yang bertentang? Yang bertentang itu adalah yang jauh daripada sudut. Ini. Yang jauh daripada sudut. 3. Ingat, kalau yang bertentang jauh dari sudut. So 3 per 4. Dekat dengan sudut dia adalah yang ini dengan sudut dia sebelah. Negatif ke positif? Kalau awak tengok sudut Y tu, dia macam ni kan. Lepas tu dia dah masuk kepada rumah siapa tu? Nampak? Dia dah masuk rumah siapa? Kalau kita letak seruan. Ni satu. Dia dah lebih daripada 90 darjah, dia dah masuk rumah sin. So apa jadi pada tanda? Negatif. Dia negatif. Sebab dia masuk rumah sin. Kalau kita tengok lebar sudut ni. Okay? Boleh tak? Boleh faham yang ni?
Tapi biasa jawapan dia Boleh. adalah ABCD. Cuma kadang-kadang dia letak A tu 3/4. Okay. Lepas tu dia letak B negatif 3/4. Macam tu lah dia ubah-ubah. So awak kena ingat tanda lah. Kalau sudut tu dah masuk rumah orang, dia negatif. Okay, tangent tu akan jadi negatif 3/4. So, kalau nak ingat lagi senang, kalau sudut segitiga tu macam sudutnya berada di luar segitiga, macam ni kan luar segitiga kan. Biasanya nilainya negatif macam tu lah. Okay. So kita tengok pada soalan ni pula. Okay, macam mana nak selesaikan tu? Dapat ada idea. Cos apa berapa? Berapa orang ni? 30. Okay. Ipa. Apa per apa Ipa? Cos. Cos apa per apa? Ingat tak? Sebelah per hipotenus. Sebelah hipotenus. Ingatlah. Okay, kalau saya hantu. Okay, sebelah. Cos X. Mak kau. X. Mana nilai sebelah? Kalau macam ni 16 dia kata HJ dengan GF sama. So berapa panjang HJ? Berapa panjang GF? 8. Okay, awak letaklah dulu ukuran. Okay, kalau dia kata cos X sebelah. Mana yang sebelah? Ni sudut X kat sini. 8 ke 6 yang sebelah? 6. 8. 8. Yang dekat 8. tu sebelah. Okay, 8. Hipotenus berapa? Ni GF. Okay, GF per dengan hipotenus GE. Okay, apa panjang GE? Macam mana nak cari GE tadi cikgu cakap pakai apa? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Yes, ingat teorem. Okay, ingat teorem. So, kalau 6 dengan 8, maksudnya nak cari hipotenus kita tambah. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 kita puncakan. So, kita akan dapat berapa? 36 tambah 64. Okay, punca berapa? 36 plus 64, 100. Okay, punca kuasa 2 100 adalah 10. Okay, awak dapat 10. Tekan kalkulator lah. So kat sini 10 lah. So perlu kecilkan tak? Apa jawapan dia sebenar? 8 per 10. Kecilkan dapat 4/5. Okay, 4/5. Okay, negatif ke positif? Cos. Masuk rumah siapa tu? Kalau dalam sukuan dia terkangkang macam tu. Masuk rumah siapa tu? Sukuan kedua. Sukuan kedua rumah siapa? Mas. Rumah siapa? Sin. Jangan masuk rumah saya. Tak boleh. Ni sin punya. Dia dah masuk rumah sin. So, tolak dia. Negatif. So, cannot. Tak boleh masuk. Negatif. Cos masuk rumah sin, negatif. So, macam ni je lah. Jadi, boleh faham tak? Kalau sifir teorem Pythagoras, kan awak ingat tak sifir teorem Pythagoras? Dia kalau 3, 4, hipotenus itu berapa? Teorem dia ada yang biasa digunakan akan 3, 4, hipotenus dia mesti 5. Lepas tu lagi satu 6, 8, hipotenus dia mesti 10. Ada lagi tak yang biasa digunakan? Ni yang biasalah digunakan kalau teorem Pythagoras. Okay? Ni boleh tak? So kita tengok sin X pula. Okay, sin. Apa formula sin? Saya takut hantu. Saya takut hantu. Saya takut apa? Saya takut harimau. Tak kira lah takut apa lah. Okay, tentang. Ni X dia. X kat sini. Tentang. Mana panjang tentang? Tentang yang mana? Mana tentang? 6 ke 8? 6. Okay, so awak tulis macam ni. Awak tak ingat, awak tulis dulu. EF, maksudnya ni tentang. Okay, tulis tak apa. Okay. Lepas tu, saya takut. Okay, hipotenus dia GE. Okay, ni hipotenus. Ingat macam tu. Tulis tak apa. Okay, untuk awak ingat. Lepas tu, so kalau tentang maksudnya yang jauh dari sudut. 6. Okay, 6 per berapa? 10. Okey, pandai. Okey, berapa dapat kecilkan? 3 per
Yes. Kalimat. Okay, adakah dia positif atau negatif? Sin. Kalau kita tengok sin tu, dia dah masuk. Masuk rumah dia sendiri ke masuk rumah orang? Rumah dia. Sin ni masuk rumah Rumah siapa? dia. Yes. So perlu tak kita letak tanda negatif? Tak. 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 Okay, so ni je lah jawapan final dia. Siapa tak faham tu nanti tengok balik Boleh tak? Okay. Kau main korang malam-malam. Mata saya macam layu makan ubat yang ngantuk mata. Okay, sekejap. So ini boleh? So maknanya awak kena tahu teorem Pythagoras, awak kena hafal saya takut hantu kalau saya hantu. Jangan jadi hantu sudah, okay? Okay. Ini soalan. Soalan nombor 2. Ini kita dah belajar kan, kalau dia dah beri nilai kan, macam ni kan, dia dah beri nilai macam ni sin theta, kita guna apa nak cari sudut tu? Kita guna apa? Function apa? Kalau dia dah beri nilai, theta tu berapa? Berapa nilai theta? Macam mana kita nak cari? Kita tekan apa? Shift apa saya ajar itu? Shift C. Shift apa? Yes, shift C kan. Baru awak boleh dapat berapa nilai theta ni, maknanya sudut. Berapa nilai sudut? Berapa nilai sudut? Kita tekan kalkulator. Shift sin. Shift sin 53.99. Ya, 5399 macam tu lah. 5399 darjah. Ingat tekan shift sin yang ni. Okay. So sekarang dia kata sekuan. Okay, dia suruh awak teka pula. Dia bermain baling damak. Damak tu apa? Dart papan damak ni macam dart kan? Dart kan? Main damak lah. Mainan apa pula ni? Okay, dia macam kita baling apa tu? Baling apa? Macam dart lah ke kot? Cocok-cocok kat ruang ni kan? Okay, lepas tu okay, dia suruh teka sekuan mana? Kalau sudut tu adalah 53.99, sekuan berapa? Kalau 5399, daripada sini kosong hingga 90, ini 180. Yang pertama. So sekuan 1. Lagi satu sudut. Sepadan dia mesti sepadan. Dan sekuan berapa? 2. Kalau sudut sekuan 2. Okay, kenapa awak teka sekuan 2? Macam mana awak dapat sekuan 2? Sepadan. Okay, maksudnya nanti kita akan buat 180 tolak dengan theta kan, sekuan kedua. Okay, maksudnya kita akan buat 180 tolak 53.99. Okay, cuba tolakkan berapa dapat? Okay, awak akan dapat 126 darjah. Okay, pada sekuan kedua sudut dia 126.01 darjah. Okay, cuba semak. Betul tak? Sin 53.99 berapa nilai? Sin 126.01. Adakah nilai dia sama? Kalau sama, betul lah. Maksudnya sekuan 1 dan 2. Dapat berapa? Okay, sudut-sudut ni kita dapat tadi. Sama. So betul lah. Maksudnya sudut dia sukuan-sukuan tersebut. Maksudnya dia ada dua sukuan. Sukuan 1 dan sukuan 2. So nilainya sama lah, nanti dapat 0.809 betul? So ni lah sudut dia. Sudut theta dia maksudnya sama dengan 53.99 darjah. Dan theta yang kedua adalah 126.01 darjah. Okay, ni kalau soalan ditanya macam ni lah. Okay, so kita dah habis penyelesaian masalah. Yang penting awak kena tahu. Ni kalau saya hantu ni tak tahu ni apa benda ni, awak hafal teorem Pythagoras, kena tahu apply macam mana. So sekarang kita nak tengok kepada graf fungsi sinus. Ini mungkin dia suruh awak lukis dalam kertas 2. Okay, kertas 2. Dia suruh awak melukis graf. Ada 3 bentuk graf. Nanti kita tengok bentuk-bentuk kat sini. Okay. Sekejap saya buka paparan ni. Sekejap. Kita tengok graf kita nak tengok, kita nak kenal pasti sin macam mana graf dia, cos macam mana graf dia.
tengok graf ni Awak tengok bentuk graf dia ada 3 yang berbeza. Mana saya guna ni? Dia tak mau keluar. Ke mana pergi dia pula lah. Sekejap. Dia tak nak keluar pula. Sekejap. Sekejap saya buka kat tempat lain, dia tak nak keluar kat sini. Dia pergi mana tu? Oh, dia belum masuk sekejap. Lambat sikit. Okay, kita tengok bentuk graf ni. Dia 3 ni awak kena hafal tak bentuk graf dia macam mana. Sebab soalan ni selalu keluar. Kertas 1 dia suka keluarkan graf, dia suruh awak teka graf yang mana. Okay. Sekejap. Okay, sekejap. So kita tengok ni paparan graf ni macam mana dia bergerak. Okay, kita ada 3 je bentuk, sin, cos, tangent. Okay, sin, cos, tangent. Line pun slow lah. Dia berpusing-pusing, saya pakai line apa ni? Adik, Unify tu mati terus Dia tak ada ni? Ada tak? Okay, awak tengok Okay, kalau saya kerik daripada berapa darjah ni, tengok dia pusing. Okay, boleh nampak ke? Boleh nampak ke dia punya paparan ni? Macam mana bentuk dia? Boleh. Macam huruf apa? Macam huruf apa tu? S. Macam huruf S. Okay, kalau awak ingat sin, dia macam huruf S. Dekat paksi X tu dia adalah sudut dia daripada 0, 90, 180, 270, 360. Okay, biasa nilai maksima dia 1. Pada paksi Y 1, yang bawah dia negatif 1. Nanti kita akan explore yang ni. Okay, lepas tu kalau kita tengok graf yang kedua, dia punya cos. Macam mana bentuk cos? Saya circlekan, dia tarik semula. Okay, kita tengok graf cos Macam mana bentuk graf cos? Okay, agak-agak macam mana bentuk dia? Ni graf cos lah. Cos ni macam bentuk apa? U. Nampak macam U. macam bentuk huruf U. Okay, kalau sinus macam huruf S, dia macam huruf U. Okay, dia maksudnya nanti kita tekan kereta dapat nilai berapa, kita kena belajar. Okay. So ni cos sudah. So kita pergi kepada tangent. Okay, tangent dia pelik sikit sebab dia akan putus-putus graf tu. Okay, ada nilai yang kita tidak boleh baca.
Okay, kalau tengok kat sini, daripada kosong, dia tarik ke atas. Lepas tu kat 90 tu nanti dia akan ada garis, apa ni, nama dia ada garis putus-putus kat situ. Lepas tu nanti 180 tu ada nilai. Lepas tu pergi 270 tak ada nilai, dia tak boleh baca. Lepas tu 360 boleh baca, lepas tu nanti 270 dia dash. Maksudnya infinity, tak terhingga nilai dia. Okay, nanti kita akan tekan calculator lah, kira macam mana. Okay, boleh tak bezakan 3 bentuk graf? Boleh. Okay, ni graf scene tadi lah. Boleh. Okay, ni graf scene. Ni kita dah draw kan, saya dah take paparan. Sekejap saya stopkan yang tu. Kita ambil yang lain. Okay. So bentuk tinggal. Kalau sin huruf S, kalau cos macam huruf U dan tangent dia putus. Dia ada yang putus-putus. Okay. So kita tengok ni macam mana kita nak melukis. Nak melukis bentuk graf ni. Okay, nilai maksimum kita nak tentukan nilai maksimum, nilai minimum, pintasan X, pintasan Y. Okay. Sekejap kita tengok. Okay, boleh nampak tak? Nampak ni saya punya mata ni macam tak berapa jelas. Okay. Siapa tu? Okay, ini yang pertama. Bentuk apa? Graf apa ni? Graf sinus. Dia panggil sinus. Bukan sinus sinus. Sinus. Dia macam huruf. Ni sinus ke? Huruf Tak. U. Cos. Saja je. Okay, ni cos. Nak tengok dia ngantuk ke tak ngantuk lagi ni. Okay, sekejap. Ni cos. Cos macam huruf U. Okay, sekarang dia ada nilai cosinus. Okay, dia ada bentuk dia macam ni. So you all nanti kena buat lakaran lah bentuk dia macam mana. Okay, nilai maksimum maksudnya ni paksi Y, ini paksi X. Paksi X tu dia mewakili sudut dia daripada 0 sampai 360. Paksi Y dia ada nilai maksimum dia. Kat sini nilai dia 1, yang bawah ni negatif 1. Yang negatif 1 maknanya nilai minimum. Okay, so awak kena buat table ni. Okay, you all kena buat table macam ni nanti. Okay. Bentuk graf. Okay, ni graf apa? Ni graf cosinus. Okay. So nilai maksimum maksudnya nilai paling tinggi adalah 1, nilai minimum dan minimum maknanya nilai paling kecil kat sini itu 1. Okay, pintasan X. Kat mana pintasan X? Pintasan X mesti berada pada paksi apa? Mesti berada pada paksi X. Okay, maknanya pintasan X ini awak tengok yang mana? Awak tengok yang ni. Okay, yang ni. Berapa darjah? Ni semua pintasan X yang saya circlekan ni. Sudut-sudut tu lah berapa. Daripada berapa tu kalau saya circlekan. 0 darjah, 90 darjah, itu pintasan X. Lepas tu 180 darjah, 270 darjah dan juga 360 darjah. Ni namanya pintasan X. Okay. Okay, kalau pintasan Y, yang mana pintasan Y? Pintasan Y yang mana? 0. Kosong ni, kosong kan? Ni pintasan Y kan? Ada lagi tak? Kalau cos pintasan Y ni berapa? Ni tak kena ni, dia tak ni. Maksudnya dia kat sini. Pintasan Y dia kat sini. Berapa pintasan Y dia? Kalau cos. Ini bukan. Kalau cos maksudnya ni kan daripada sini dia plot. Maksudnya pintasan Y dia adalah nilainya 1. Cos. Ni boleh faham tak? You all boleh faham tak yang ni? Okay. Kalau bentuk dia macam ni. Macam ni kan? Macam ni. Yang saya tanda bulat ni, ini pintasan Y. Sebab dia je yang sentuh pada paksi Y yang tegak ni. Nilai 1 ni yang pintasan Y. Okay. Kalau kita tengok pintasan X dia berapa nilai sudut yang sebenarnya yang langgar pada paksi pintasan Y. Pada paksi Y. Macam mana? Pada paksi X. Berapa sudut sebenarnya kat sini? 90 lagi? 270. So maknanya kita tak perlulah tulis semua. Okay, sekejap. Yang graf tu langgar pada paksi. Sekejap dia padam
Banyak sangat saya tulis pula. Okay, maknanya dia cuma ada 2 je. Okay, cikgu sukakan warna merah. Okay, ini yang saya bulat warna merah. Merah. Okay, merah ni pintasan X. 2 saja. Pada nilai berapa darjah tu? 180 betul ke? Ke 90? Saya pun dah tak nampak. Okay, ni 90 darjah. 90 darjah dengan 270. Itu saja yang melanggar paksi X. Itu namanya pintasan X. Yang langgar paksi X, itulah pintasan X. Yang langgar paksi Y, itulah pintasan Y. Okay, so kita tengok pada graf. Ini graf apa kalau dia putus-putus macam ni. Dia macam ni lah. Okay, dia dot-dot. Dia putus kat sini. Nanti yang kat sini dia ada macam tanda dash. Kalau graf sebenar macam ni. Ini graf apa tadi? Tangent. Okay, tangent dia pelik sikit. Okay, kalau tangent, apa nilai dia? Nilai maksimum. Ada ke nilai maksimum? Maksudnya dia dah tarik ni sampai ke atas ni. Kita tak tahu bacaan dia berapa. Okay, kalau tak terhingga, apa simbol dia? Ingat tak? Tangent. 8 terbalik. Apa kita panggil apa? Infinity. Infinity. Macam ni. Macam ikan apa ni? Macam 8 terbalik ni, betul lah. Okay. Maksimum. Okay. So maknanya maksimum dan minimum tak ada sebab dia tak boleh. Dia tak terhingga. Nilai dia terlampau besar. Dia tak boleh baca. Kedua-duanya adalah infinity. Okay. Kalau dia kata pintasan X, berapa darjah? Mana pintasan X? Ini 1. 180. 10 dengan 380. Lagi? 180 dengan 360. yes. So maknanya 0 darjah, 180, 360. Boleh tak yang ni? Okay, pintasan Y ada ke? Tak ada. Minimum. Pintasan Y. Yang langgar paksi Y. Ni Y. Kosong. Maknanya kosong. Kosong kat sini. Okay, kalau kita tengok pada graf. Saya punya mouse jatuh pula. Kalau kita tengok pada graf ni, kita dah pergi pada tangent. Kita tengok pada graf sin. Okay, sin. Sin macam ni. Macam huruf S. Superman. Okay. Okay, berapa nilai maksimum dia? Apa nilai maksimum? 1. Confirm? Berapa? 1. Okay, minimum? Negatif 1. Negatif 1. Minuman saya tulis. Minimum. Okay. Negatif 1. Okay. Lepas tu paksi pintasan X. Berapa pintasan X? Kosong. Berapa darjah? 280. 310. Malam-malam semua cergas. Bagus. Pintasan Y? Kosong. Ni apa dia kenal lah. Maksimum, minimum ni. Boleh tak? Kosong. Okay. So kita dah kenal bentuk 3. Kalau sin macam huruf S. Kalau cos macam huruf U. Dan tangent dia putus. Okay. Ada nak tanya? Ada. Okay. Ada soalan lagi ke? Oh, lakar. Okay, ni kita nak melakar. Ni last lah. Lepas tu kita habis lah. Nilai berapa? 9 suku. Okay, ni kita lakar. Macam mana nak lakar graf ni? Macam mana nak lakar? Okay, dia kata lakar Y sin X dengan keadaan 90. Daripada 90 darjah sampai 270. Okay, soalan ni memang suka keluar macam ni. Okay, dia kata Y. Okay, Y sama dengan sin X. Okay. X2 adalah sudut. Okay, sudut maksudnya theta dia lah. Okay, daripada lebih besar sama dengan 90 darjah sampai 270 darjah sahaja. Okay. Bagaimana awak nak plot? Awak kena buat table. Okay, buat table. Buat table macam ni. Lepas tu macam mana? Macam mana ni? X. Okay, X kita daripada berapa? 90 darjah kan? 90 darjah. Okay, lagi berapa kita nak ambil? 180 darjah. 80. Lepas tu 270. 270. Okay, yang ini you all tekan kalkulator. Okay.
Ni X lah. Maksudnya kalau sin X itu maksudnya mewakili sin 90 darjah. Okey, berapa nilai ni X dia? Yang ni kotak ni X lah. Lepas tu awak tekan sin 180. Dapat berapa? Awak tekan sin 270. Sama dengan berapa? Macam tu. Dapat berapa? Kita tak sibuk. 1,021. 0,1. Yang 90? 1. 1. 180? Kosong. Kosong. Ni? 270? Ni 1. Okey, macam nak plot? Negatif 1. Macam nak plot? Plot macam atas tadi. Macam tadilah. Okey, awak buat paksi macam ni. Awak buat paksi. Macam ni. Okey. Yang sini sudut. Okey, maksudnya kita cuma ada 3 je. 90. Okey. Yang ini pada paksi X. Okey, ni paksi X. Ni X lah. 90, 180, 270. Okey. Pada paksi Y, kita cuma ada berapa nilai? 0. Paling tinggi dia 1. Paling rendah dia negatif 1. Ini paksi Y. Okey, lepas tu you all kena buat. You all kena tandakan. Okey, 90 darjah dia jatuh pada 1 macam ni awak tandakan. Macam ni tanda pangkal. 90 darjah 1. 180 darjah. Kita baca daripada atas ke bawah macam ni yang saya circle ni. X, Y. Okey. 180 darjah kosong sudut dia. 270 darjah berapa? Negatif 1. Negatif 1. Graf dia jadi macam ni Betul lah macam ni Ni graf apa ni? Sin. Sin macam huruf apa tadi? Macam huruf apa? S. Inilah cara dia. Dia macam huruf S. Okey, maksudnya ni 1, next kosong, negatif 1. So you all plot lah tanda pangkal macam ni. Lepas tu sambungkan je titik tu. Boleh tak? Boleh faham? Ya. Boleh. Nak gantang plot ni just guna tangan je. Guna tangan je. Jangan guna kaki. Jangan guna pembaris. Sekejap. Jangan guna kaki pula. Guna tangan. Maksudnya jangan guna ruler lah. Macam freehand lah. Freehand dia. Okay. Aduh. Okay, betul yang kedua. Cuba lukiskan. Cos. Cuba jom semua orang lukiskan. Last ni. Sebelum kita tutup kelas. Kejap je kelas ni. Saya pun tak sihat lagi ni. Okay, cepat. Ingat tu, 45 sampai 225 je. First kali buat table. Jangan kalah kabut. Semua orang buat. Saya nak tengok graf dia. Ayuk macam mana tu. 45. Biasanya bergandaan berapa? 45, 90 macam tu. 45, 90. 180. Last kali 225. 45, 90, 180. Dia tak sampai 270. So 225. Buat macam ni cukup lah. Berapa? Y. Teacher ni graf cos Di cos. Cos X tu maknanya sudut. Ni sudut. Maksudnya kita ada cos 45. Macam mana bentuk graf tu? Cos 90. Cos 180. Cos 225. Ni tekankan kereta je. Mana bentuk dia? Boleh lah lukis. Paksi X dia sudut, paksi Y dia nilai berapa nilai?
lukis graf macam mana? Cos 45. Cos 45 dapat berapa? Berapa Zainal? Zainal ada? Cos 45 dapat berapa Zainal? Ada tak Zainal? Iqbal dapat apa Bal? 0.71. Okey. Betul. Jangan takut dengan nilai, tulis je. Nanti kita plot. Kalau nak plot kat graf tu biasa dia ambil satu titik perpuluhan je. 0.7 macam tu je. 0.7. Kalau point dia ambil satu tempat perpuluhan je teacher. 0.71 maknanya 0.8 lah kan. Tak apa ni lakaran je, tak semesti tepat. Okay, cos 90 dapat? Berapa Amas? Cos 90 berapa Amas? Amas ada? Amas ada tak tu? Tengok ke tak tu? Ke dah mana pergi? Cos 90. Lepas tu cos 180. Tekan kalkulator Yang ini tak ada shift tau. Tekan terus je. Okay, macam mana graf awak tu? Kimi ada Kimi? Kenapa Kimi dapat cos 180? -1. Okey, bagus. Kes apa ni cos 225? Zazi dapat apa Zazi? -0.7. 0.7. Okey, betul. So macam mana awak lakar tu? Macam mana bentuk dia? Huruf S ke, huruf U ke? Macam mana? Kalau graf cos macam huruf U kan? Tapi U separuh Semua orang dah lukis? Cuba tunjuk kat cikgu. Ini lakar je awak tak payahlah buat cantik. Nanti dalam buku tulis buat lalau-lalau. Okay, Pak C ingatlah Pak C X, kat sini, C Y. Taklah 45 darjah, 90, 180, okay 225. So ingat X tu mewakili sudut. Okay, Y tu mewakili nilai yang kita cari tadi. Cos 45 kita dapat apa? Negatif 0.7 ke 0.7? 0.7 kan? Cos 90 kita dapat kosong. Betul tak? Kosong. Lepas tu ni satu. Ni negatif. Okay. So maknanya nilai maksimum dia berapa? 1. Letak sini 1. Okay. Letak 1. Lepas tu dia ada nilai minimum berapa? Cos Negatif. Negatif 0.7. 0.7. Kecil ni. Ni kalau ikutkan yang ni 1, yang ni minimum. Okay, so sekarang kita plot 45 darjah 0.7. Okay, anggaranlah 0.7 daripada sebelum 1. Katalah kat sini kan. Kat sinilah 45, 0.7. Ni katalah sini 0.7. Tandakan. 90 darjah, kosong. Tanda sini. Tanda pangkah Kalau nak buat ni tanda pangkah. 180, 1. Betul ke saya buat ni? 225. Turun balik kat sini. Graf dia macam ni ke? Kalau korang dapat sini. Dia tak letak 135 kot. Dia tak letak 135. 90 darjah tu 135 darjah. 181 ke? 180. 80 negatif 1. Negatif 1 lah. Negatif 1 lah. Salah. So maknanya kat sini lah. Negatif 1. Oh, dia tak ada 1. Dia negatif 1. Maksudnya ada lagi 1 kat sini. Ada di sini. Negatif 1 lepas tu 0.7. So macam ni awak dapat macam mana? Macam ni. Macam tu ke? Bentuk U separuh. Kalau ikutkan dia naik atas kan? Dia sampai sini je. Semua orang dapat macam ni ke? Ya. Ya. Lepas 90 darjah tu tak ada 135 darjah.
135. Nak letak 135. Boleh je, kalau tak letak pun tak apa. Kalau tak letak pun boleh eh? Boleh je. Oh, okey. Tapi kita ambil sudut yang biasa lah, senang. Maksudnya 180, 90 yang biasa guna tu. Okay, macam ni lah lakaran. 45, 90. 90. Okay lah tu, boleh lah. Dia lakar tak apa. Janji yang maknanya yang dia nak tu anggaran tu macam tak lebih daripada anggaran lah. Kalau gitu anggaran berapa? 45 hingga 225 kan. Awak nak letak sudut penuh pun tak ada masalah pun. 180, 225, 90 awak nak tambah 25 pun boleh. 180 nak tambah 25 pun boleh. Okay. Nak 205 darjah ke? Boleh. Tak kisah pun yang ni lakaran. Janji dia at least ada 3 atau 4 sudut cukup. Okay. Boleh tak ini? Boleh faham? So, teacher maknanya gandaan tu boleh tak mana-mana nombor je lah. Kalau macam dekat sini 45 kan. 45 awak tak nak letak 90. Awak tak nak letak pun tak apa. 45 awak terus loncat 180, 225 macam tu. Tak ada masalah pun. Sebab dia lakaran. At least 3 ataupun 4 sudut untuk kita lakar lah kalau macam ni. Kalau dia dah letak anggaran macam ni kan. Dia letak macam ni, range ni. Kita ikut lah. At least 3 atau 4 sudut. 3 ataupun 4 sudut kita untuk cari nilai Y tu. Okay, ada nak tanya? Tak sabar nak habis lah tu. Minggu depan kita akan masuk. Kita ada berapa bab lagi? 2 bab lagi. 7, 8. 7 tu yang penting 8 ni pemodelan ni susah bab ni. Okay, ada soalan tak? Soalan tak? Tak ada. Okay, seorang buat kesimpulan apa kita belajar tadi? Lepas next ni baru kita belajar amplitude. Amplitude ni macam fizik lah pula. Lepas tu habis lah. Okay, ada soalan? Okay, siapa boleh buat rumusan apa yang kita belajar tadi? Mirul ada? Mirul, buat rumusan Mirul. Kita belajar apa Mirul tadi? Pengacara majlis? Ya, dia. Apa kita belajar tadi? Kita belajar tadi nak buat graf. Kita kira tengok tengok apa Mirul? 3 jenis graf, betul? Graf pertama apa? Graf scene macam mana bentuk dia? Kita tengok graf scene bentuk dia macam huruf S. Yes, okay. Kalau cos? Graf cos pula dia mula-mula tinggi, dia melengkung, turun, dia naik balik. Macam huruf U lah. Okay, kalau graf tangent? Tangent dia putus-putus dan okay, dia bagus. infinity. Okay, bagus. Lepas tu kalau saya nak tanya siapa pula? Orang lain pula. Okay, Syazia. Yang first tadi kita kira apa first Syazia? Kita guna konsep apa? Ada tak Syazia? Tak ada. Siapa nak backup? Apa teacher? First kita belajar apa tadi? First kita belajar apa tadi? Kita kira apa? Konsep apa? Konsep apa kita belajar? Kita kira guna apa? Teorem apa? Nak kira tu. Teorem Pythagoras. Yes. Apa ni? Sin cos tangent, so apa formula dia? Apa formula dia? Apa Saya ayatnya takut tadi? hantu. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, Tak takut sangat. tak takut saya. Okey, jangan jadi hantu Itu ingatlah konsep tu. Awak kena tahu nak kira. Kalau sudut dekat luar, negatif ke positif? Kalau sudut kat luar maksudnya nilai yang positif tu, nilai sin je yang positif nilai cos dengan tangent dia akan jadi negatif. Biasa kita faham macam tu je. Okay, ada tak soalan lagi tak? Okay, nilai maksimum macam mana? Positif. Nilai maksimum tu nilai apa? Maksimum maksudnya nilai paling Banyak. paling tinggi lah, paling tinggi. Okay. Kalau minimum nilai paling Rendah. Rendah. Okay. Kalau pitasan X dia potong pada paksi apa? Paksi X. Yes.
Kalau pitasan Y dia potong pada paksi Y. Alah basic macam ni. Nanti saya send balik nota ni. Okay. So cikgu rasa setakat ni dulu untuk malam ni. Kita jumpa minggu depan. Okay. Nanti saya bagi latihan tu lah. Yang semalam saya bagi dah buat ke? Dah. Berapa orang je yang hantar? Boleh Okay. So terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teacher. Okay, teacher. Teacher. Yan, dah siap sampai mana Yan? Dah siap sampai mana? Ai, sambung esok pula. Yelah tu. Yelah tu. Yelah tu. Yan, nak Yan? Yang pun nak, ibu nak forward ni. Sekejap je. Ni adik nak cerita adik nama. Nanti tak payah ibu nak ni. Seorang. Adik buat apa tu? Ibu tak matikan lagi ni. Sekejap. Jangan kacau lah. Tak keluar lagi dia orang. Ipah mana Ipah? Ada satu je. Ha? Ada satu je.